Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Najmi Nasruddin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya Najmi Nasruddin. Kepada anda yang first time menonton video ni, datang ke channel ni, anda boleh subscribe YouTube channel saya dekat sini. Ada button merah subscribe. Boleh klik kat situ. Dan jangan lupa untuk tekan loceng supaya anda dapat notification daripada saya. Okay? Cukup pula aku cakap saya. So, untuk video kali ni, aku nak share. Mungkin video kali ni dia macam just aku nak sharing. Kalau korang nak dengar, korang agree, okay. Kalau korang tak agree pun okay. Aku open to other people opinion. Okay? Okay, cerita dia macam ni. Semalam ke pagi tadi? Semalam pagi-pagi aku message kawan aku. Kalau korang pernah tengok Superman yang pernah ada dekat video aku sebelum ni. So Superman dia message aku pagi-pagi sebab malam tu dia pergi check saringan COVID dekat hospital. Alhamdulillah dia negatif COVID. Lepas tu pagi tu macam kita orang just macam mana tak ada masuk topik yang mungkin kita punya quarantine ni akan jadi minimum 2 bulan, maksimum 6 bulan. Mungkin lah. So kita orang bercakap, tiba-tiba si Superman ni dia keluarkan pandangan dia macam ni. Aku rasa Dajjal nak keluar ni. Tapi dalam bentuk mesej lah. Yang aku baca intonasi macam tu. Lepas tu dia aku cakap, aku tak buat lawak kan. Lepas tu kata, aku tak buat lawak weh. Lepas tu dia mula share dengan aku hadis ni. Dia ni adalah orang-orang agamawan lah sebenarnya kan. Okay Arik, aku cakap aku agamawan. Tapi apa yang bestnya adalah disebabkan dia punya thought tu membuatkan aku satu hari semalam aku search pasal Dajjal, akhir zaman, hadis-hadis semua ni lah. So aku nak share a few dengan korang. Apakah tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat atau Dajjal tu nak keluar? Apa tanda-tanda dia? Okay, ada a few yang aku rasa betul juga tu. Mungkin Dajjal nak keluar. Sepanjang hari semalam lepas Eric cakap macam tu, bila lepas Superman cakap macam tu kat aku, so semua post yang aku jumpa dekat Facebook relate Dajjal dengan waktu kuarantin ni lah. Aku pun baca dengan open mind and open heart, and aku baca dan aku research. So aku jumpa satu ceramah Ustaz Wadi ni lah. Ceramah Ustaz Wadi, kalau korang nak dengar direct ceramah Ustaz Wadi tu, korang boleh tengok dekat link kat bawah. InsyaAllah aku sediakan. Apa yang Ustaz Wadi cerita, dia ada a few point, dan every point tu adalah based on hadis Nabi lah. Dan aku rasa ramai daripada kita yang biasa dah dengar hadis Nabi ni, tapi mungkin ada few daripada kita yang tak pernah dengar. So aku share. Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Sabit dengan hadis yang sahih cerita tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Pada satu hari, Tamim tu dengan 30 orang, aku anggap dia kawan lah sebab dia orang naik kapal, satu kapal. Pada satu hari, dia orang ni naik kapal. So bila dia naik kapal dia orang ni dipukul ombak. Dan dia orang ni dipukul ombak selama 30 hari. Dan dia orang tak boleh nak buat apa sebab ombak pukul kan. So lepas 30 hari tu dia orang terdampar dekat satu pulau. So bila sampai kat satu pulau ni, dia orang plan untuk minum air, makan, rehat semua benda sebelum mulakan perjalanan balik. So waktu dia orang dekat pulau tu, ada satu binatang datang jumpa dia orang, dan binatang tu berbulu yang sangat banyak kan? Dan nama binatang tu adalah Al-Jassasah. So adalah conversation Tamim and the gang ni dengan Al-Jassasah. So end up Al-Jassasah kata ada seorang dekat tengah pulau ni yang tengah tunggu korang. Macam tu lah. Dia tengah tunggu berita daripada luar. So dia pun bawa dia orang ni pergi jumpa orang yang dekat tengah pulau tu lah. So bila sampai kat tengah pulau tu, dia orang jumpa seorang ni yang dirantai, diikat, dan orang tu tanya, Man antum? Kamu semua ni siapa? Laki yang kena ikat tu tanya. Kami Arab agama Nasrani daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal. Panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada laki tadi, siapa kamu?
Laki tadi dia tak jawab, kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Soalan pertama lelaki ni tanya, kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah? Macam mana keadaan Tasik itu? Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, oh airnya masih banyak. Satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Dia tanya soalan yang kedua, bagaimana keadaan ladang Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. 3. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Mereka ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Dia kata satu hari mata air itu akan kering. Soalan yang keempat, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Maka Arab yang 30 orang, pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun keluar, telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Maka laki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi, yang lelaki yang Nabi itu. Sesungguhnya, kata laki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Nabi SAW diutuskan ke belum? Utus dah, habis dah. Utus dan telah pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Buka YouTube, balik lagi buka YouTube, tulis dalam bahasa Arab Buhairah Tabariyah. Tak pandai tulis Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Dajjal kata satu hari tasik itu akan mula surut, dan ketika itu aku akan keluar. Ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Kadar air dalam Tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun. Soalan yang kedua, Dajjal tanya tentang ladang Baisan. Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ni 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang dah. Ni. Bukan kata pokok saja, buah tak ada, sekali dengan batang-batang tak ada. Dajjal kata apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir. Soalan yang ketiga, dia tanya tentang Ain Zughar, mata air Zughar. Antara ulama moden yang alim yang menafsirkan dan mencari Ain Zughar ni adalah mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Dia buat kajian, kemudian dia pergi. Bila Nabi sebut Ain Zughar ini dekat dengan Syam, Syria, Jordan apa semua ni, pasukan ulama daripada Mesir ni pergi ke kawasan sana, dan mereka mendapati Ain Zughar itu merujuk kepada Laut Mati. Laut Mati itu 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut Ain Zughar. Ketika kumpulan ulama daripada Mesir, termasuk mufti Mesir yang lalu, pergi ke situ, berdiri di atas, bukan di dalam air tu, di tepi Laut Mati, berdiri. Orang kampung sebut, wahai tuan mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada Laut Mati tu. Dia tunjuk satu pokok jauh daripada Laut Mati tu, pokok jauh daripada Laut Mati tu. Dia kata, wahai tuan guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh Laut Mati. Video yang aku tengok Ustaz Wadihi tu adalah video pada tahun 2017. So video tu dah lama happen. So apa yang aku share dengan Superman, dia cakap aku, ada hadis yang mengatakan kalau 15 hari bulan, aku tak sure. Kalau betul ada, kau bagi tahu. Kalau tak ada, kau boleh tanya Superman. Dia tanya, dia kata kat aku, dia share dengan aku, dia kata ada hadis Nabi yang mengatakan kalau 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, maknanya tanda untuk Dajjal nak keluar ni tak lama lah. Okay, so aku tak nak jadi ustaz kat sini. Poin aku kat sini adalah basically lah, kita adalah umat akhir zaman. Kita semua tahu kita ni umat akhir zaman dah tak lama dah kan. So tak kisahlah Dajjal tu keluar waktu sekarang atau mungkin 6-5 tahun lagi, aku tak tahu kan. Tak kisah sama ada sekarang atau 6-5 tahun lagi ke bila dia nak keluar kan.
Tapi point dia adalah kita sekarang ni dah dekat akhir zaman. So pada pandangan aku adalah penting untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk saling mengingatilah kan, yang kita ni dah kat akhir zaman kan. So semoga so pada pandangan aku macam aku tengok banyak orang share kan, kata waktu kuarantin ni semua pintu rumah tertutup, pintu kedai tutup, pintu office tutup, semua pintu tutup kecuali pintu taubat je yang belum tutup. So pada pandangan aku ada ibrah dia, ada kebaikan dia perkongsian tu. So video aku kali ni aku just nak menekankan kita sudah ke akhir zaman dan beringat-ingatlah sesama kita kan, bersediakah kita, perkara-perkara macam tu lah. Semoga video aku kali ni memberi manfaat untuk perkongsian sepanjang COVID-19 ni. Dan aku bukan apa, aku just nak mengingatkan korang. So jika ada hadis ke atau apa-apa yang aku share dalam video ni salah, aku open kepada sesiapa yang nak betulkan, boleh tulis dekat ruang komen. Dan semoga sesiapa yang mendengar video ni mendapat manfaat dan kita sama-sama muhasabah diri lah. Okay, itu saja untuk video aku kali ni. Tak nak cakap panjang. Just kalau korang belum subscribe YouTube channel aku, boleh subscribe dekat sini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng. Itu saja dari aku untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video